Hamzah Zainuddin kata operasi besar-besaran untuk melaksanakan operasi membenteras ketidakpatuhan SOP besar-besaran di seluruh negara akan diadakan, dikenali sebagai OPS putih akan diadakan. Okey? OPS putih. OPS putih. Semua SSN strategik milik semua agensi penguasaan dan akan digunakan termasuk penggunaan helikopter dan juga drone. Wow. Okey, Dato'. Soalan saya, Dato'. Banyak projek untuk beli drone ni lepas ni. Tak, maksud saya untuk apa diorang nak kejar ni semua, Dato'? Duit dah tak ada. Adakah patut rakyat Duit dah tak ada. Sekarang ni foreign direct investment tak masuk. Jadi dia kena mengharapkan rakyat direct investment. Kan? Dia kena harapkan dengan denda, dia kena harapkan dengan saman, dia kena harapkan dengan penalti, dia kena harapkan dengan extra charges, dia kena harapkan semua benda yang dia boleh perah daripada rakyat dalam keadaan rakyat dah nak mampus ni. Jangan terkejut kalau misalnya tidak ada perubahan kerajaan pada tahun ni, rakyat yang dah mula kelaparan ataupun dah mula buntu, peringkat awal mereka bunuh diri. Kalau kita tengok Pulau Pinang saja daripada bulan 1 sampai bulan 5, 53 orang. 53 orang. Sebulan lebih daripada 10. Kan? Peringkat awal dia bunuh diri dia dulu. Kan? Tak tahulah besok lusa daripada nak mati. Kan? Dia kata lebih baiklah dia bunuh orang-orang yang patut mati. Mana dah tahu, kita tak tahu. Saya buat andaian saja, kan? Sebab kena ingat, bila orang dah terdesak, lapar, dia tahan lapar lagi, kan? Tetapi seseorang yang melihat anaknya tak boleh makan. Kalau kau jadi bapa, menyirap tak darah kau. Dalam keadaan kau hopeless, kau tak boleh buat apa-apa, tak boleh keluar bekerja, disekat oleh kerajaan, bantuan tak ada. 2-3 hari sudah, seorang ibu, 1 hari semalaman, anak dah meninggal ni, demam panas. Tapi tak mampu, tak ada duit nak menyelesaikan jenazah anak dia. Dia peluk je sepanjang malam. Dekat mana tu? Kat dalam internet lah. Kan? Hari ni dekat Pulau Pinang, seorang lagi bunuh diri. Sebelum ni dekat apa? Flat apa? Baru nak ambil. Batu muda. Hello? Oh, kau tengah dengar. Okey. Kan? So, makin hari makin parah. Apa akan jadi? Kalau Pulau Pinang pun dah 50 orang, baru dalam tempoh 5 bulan ni, negeri lain macam mana? Ini bukan lagi melibatkan orang Melayu atau orang India. Ini semua bangsa. Keadaan makin parah. Tapi kerajaan yang pekak ni tak mendengar lagi. Hari ni kita baru mendengar sedikit-sedikit bila mana Dr. Amir membangkitkan isu ubat ivermectin di kliniknya dirampas. Tetapi kerajaan mengumumkan bahawa ada 12 orang, 12 klinik hospital kerajaan menggunakan ivermectin untuk dia punya clinical test. Persoalan dia beritahu tak dengan kawan-kawan kita yang diuji dengan ivermectin ni? Lepas tu barulah keluar kenyataan daripada Kementerian Kesihatan yang mengatakan bahawa ivermectin ini hospital boleh mohon untuk menggunakannya secara off-label. Off-label ni maknanya macam ivermectin, ubatnya ubat cacing, tapi nak digunakan untuk tujuan COVID. So dia boleh mohon kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kalau inilah senario dia, kita minta supaya ivermectin ini dibenarkan
penjualannya baik oleh pihak swasta, begitu juga oleh pihak kerajaan, asalkan pihak yang menjual itu mempunyai kepakaran untuk memberikan subskripsi. Sebab dia kena ambil ikut dos. Walaupun kajian menunjukkan bahawa ambil lebih ivermectin ni pun tak membahayakan. Ivermectin ni dia dah dapat Nobel Prize sebagai satu ubat yang selamat dan amat membantu dalam sistem kesihatan kita. Kita harap lepas ni diguna pakai dengan rancak supaya lebih cepat kita turunkan angka COVID-19. Dan dah bila ada ivermectin ni, janganlah pula dipaksa budak-budak kita ni. Budak-budak nak ambil exam, janganlah dipaksa kena ambil vaksin. Ibu bapa hari ni dah terlalu bimbang bila melihat seorang demi seorang mereka yang mengambil vaksin ini ada kesan sampingan. Ada yang lumpuh, ada yang mengalami bal palsi, ada yang mengalami macam-macam penyakit. Tetapi buat masa ini hanya seorang je, anak ke adik seorang Tan Sri, yang mendapat pampasan daripada pihak kerajaan. Yang ini kita minta supaya pihak kerajaan perlulah berlaku telus. KKM kena telus. Kalau hari ini kita boleh tahu di Amerika dah lebih 5,000 orang mati kerana mengambil vaksin. Hari ini kita nak tahu di Malaysia berapa orang dah mati kerana mengambil vaksin. Adakah semuanya yang mati selepas mengambil vaksin mereka kategorikan sebagai kematian yang bukan kerana vaksin? Ini kita perlu tahu. Kita perlu tahu. Kita nak harap dia orang ni telus, memang kita tak boleh harap lah. Selagi Muhyiddin lah Perdana Menterinya, jangan harap mereka ni akan telus dengan kita. Kematian pun kadang-kadang saya ada beberapa kes dalam tangan ni. Kita tunggu masa je. Dia bawa kita ke mahkamah, kita bawa orang ni semua ke mahkamah. Mula-mula didapati mati kerana sakit tua. Esoknya bertukar mati kerana COVID. Ada kes tu terang-terang tak ada kena-mengena dengan COVID. Last kali istilah COVID juga. Ini nanti bila kita tukar kerajaan, kita akan pastikan mereka yang menyembunyikan angka COVID yang sebenar, mereka yang mungkin terlibat dalam memalsukan angka COVID, semuanya akan dihadapkan ke muka pengadilan. Dan masa itu juga kita akan pastikan kenapa KKM mengambil masa begitu lama baru nak melakukan ujian klinikal ke atas ivermectin ni. Sedangkan mereka boleh buat ujian ni setahun lebih yang lalu. Ada pula doktor-doktor dekat TikTok ni. Aduh, aku tengok pun sakit hati. Kebodohan melampau. Minta maaf korang ni doktor tapi tengok macam bebal nak mampus. Kenapa saya cakap macam ni? Ada seorang ni dia kata, ivermectin ni ubat cacing. Kita tak boleh, kita kena kaji dulu baru nak ni. Allahu Akbar. Nik Farah yang pelajar perubatan tahun 3 tu pun tahu beza. Tahu apa ubat yang boleh digunakan untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID. Tahu bahaya dan kesan sampingan setengah yang telah mengambil vaksin. Kamu bagi alasan bodoh macam ni. Tahu tak semenjak tahun 1975 lagi ivermectin ni dah ada. Tapi digunakan pada haiwan, pada anjing, pada kucing yang ada masalah cacing dalam perut. Tahun 1981 dah pakai ke atas manusia. 1981. Ini dah tahun 2021. Dah 40 tahun. Dah lebih 3 bilion dos dijual. 58 kajian saintifik telah dibuat ke atas ke atas ivermectin untuk kes COVID saja. Merata dunia dah pakai. Bukan setakat negara-negara
ASEAN, bukan setakat Filipina, bukan setakat Indonesia. Indonesia bukan setakat dah menggunakan ivermectin. Indonesia sudah menghasilkan ivermectin dia sendiri. Dah keluarkan 4 juta dos. Takkanlah doktor di Indonesia tu lebih baik daripada doktor-doktor yang ada kat Malaysia. Kita ada lebih banyak pakar. Sepatutnya kita lahirkan lebih banyak pakar yang boleh menghasilkan ubat yang lebih baik daripada ivermectin. Tapi mereka ni semua disekat. Jual ivermectin pun kena rampas oleh pihak KKM. Apa benda ni? Ini masalah dia. Ini masalahnya. Lepas tu suruh doktor-doktor yang tak berapa lengkap ilmu ni, seolah-olah macam tak pernah membaca langsung kajian yang dibuat oleh pihak lain. Sedih lah, sedih. Betul. Sangat menyedihkan. Patut hari ni daripada Muhyiddin Yassin ni bagi 100,000 untuk kampung-kampung yang dah dapat 80% vaksinasi ni, bagi 100,000 kat diorang lebih baiklah bagi kepada penyelidik-penyelidik kita. Termasuklah penyelidik-penyelidik kat Universiti Melaya ke, universiti mana ke, suruh diorang kaji, cari ubat yang boleh menyelesaikan masalah COVID ini. Kita ada pakar, kita ada banyak semula perubatan semula jadi. Dengan DSP Sulaiha punya herba semambu, takkan kita tak boleh pakai? Khasiat semambu ni dah berpuluh tahun dah tuan-tuan. Silap-silap mungkin dah sampai ratus tahun. Daripada digunakan untuk ubat jerawat, ubat serangga, untuk chicken pox, macam-macam jenis kegunaan dia. Takkanlah tak boleh minta penyelidik kita kaji benda ni. Sangat menyedihkan. Kita ni negara yang membangun. Kita satu masa dahulu jauh ke hadapan berbanding dengan Indonesia. Hari ni bukan setakat dari segi perubatan Indonesia ke hadapan. Hari ni dari segi ekonomi Indonesia ke hadapan. Dari segi macam-macam hal Indonesia ke hadapan. Kalau kita terus ada Perdana Menteri bodoh macam Muhyiddin ni, silap-silap hari bulan, tak lama lagi dekat Indonesia ada masalah kebanjiran pendatang tanpa izin daripada Malaysia, tuan-tuan. Betul. Jangan main-main benda ni. Kita mungkin rasa kita ni lebih hebat. Tapi bila kita letak orang bodoh jadi Perdana Menteri, inilah yang korang dapat. Dengan rakyat pun hidup hancur. Hari ni kalau rakyat Malaysia ni boleh bekerja di Indonesia, mereka dah lari dah, tuan-tuan. Nasib baik sempadan ditutup. Betul. Indonesia mereka meniaga macam biasa. Jumlah mereka yang dijangkiti COVID jauh lebih banyak berbanding dengan Malaysia. Tapi tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Sebab mereka gunakan vaksin untuk proses imunisasi. Dalam masa yang sama, mereka tak menyekat ubat-ubat lain. Kerana mereka mahu COVID ini segera pergi meninggalkan kita. Tapi kerajaan kita, tuan-tuan, lain. Mereka buat vaksinasi kita punya apa yang dipanggil baru oleh KJ ni, imunisasi, proses imunisasi kita ni very slow. Lepas tu tuduh European Union pula mengaut semua ubat-ubat. Lepas tu European Union pula menafikan dia, mengatakan bahawa KJ menipu. Apa benda ni? Negara lain boleh galakkan ubat-ubat yang boleh membantu untuk mengelakkan daripada kena COVID, yang boleh membantu untuk merawat COVID digunakan. Kenapa kita nak pendam? Kenapa kita diamkan? Malah kita rampas pula. Sedihlah. Berapa lama kita nak bercakap macam ni? Kat bawah tu dah tak boleh nak makan dah. Tak faham ke? Nak tunggu bantuan. Nak beritahu. Tak lama lagi ada bantuan besar. Kau baru nak umum bantuan besar. Mohonnya tak tahu bila. Dapatnya entah berapa lama lagi. Orang dah mati lah.
Siapa nak bertanggungjawab daripada sekarang? Jumlah orang yang bunuh diri sampai bantuan nak sampai. Siapa nak tanggungjawab? Fikirlah ni, fikir. Jangan main cakap je. Kalau nak bantu, tak payah nak hold. At this moment, if you need to borrow from others, buat. Pinjamlah sekata dunia. Kau pinjam duit, bagi pada rakyat, selamatkan rakyat. Yang sengsara hari ini, tak ada siapa akan marah. Tak apalah, kita generasi akan datang, kita tanggung, kita bayar hutang ni. Kerana kita tahu bahawa duit ni akan pergi kepada poket rakyat. Bila pergi kat poket rakyat, ianya secara tak langsung sebagai stimulus package yang akan merangsang ekonomi negara juga. Rakyat akan belanja. Bila rakyat berbelanja, orang yang meniaga ni dapat jual barang dia, laku. Bila dia laku, dia boleh bayar cukai. Barulah kitaran kewangan tu akan jadi lebih baik. Kita pun rasa berbaloi nak bayar hutang akan datang. Tapi kalau pinjam duit, pinjam duit last kali, bagi kepada kroni untuk buat direct nego projek. Hati pun sakit tuan-tuan. Puak depa kaya raya, last kali kerajaan yang akan datang yang kena bayar hutang-hutang ni semua. Rakyat mampus. Fikir.